Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan semua pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sangat mustahak untuk memiliki integriti yang tinggi, akhlak yang luhur, jujur, adil dan amanah, dan bukannya hanya bermegah dengan imej luaran semata-mata jika kepimpinan dan penguasaan masih lemah dan keterampilan sahaja yang hebat, sedang sebaliknya tersembunyi perangai-perangai yang menjengkelkan. Kebawah Duli Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah semasa berkenan berangkat merasmikan bangunan baharu Pusat Pendidikan Sekuriti PPS, Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategik kemarin. Dalam titah, baginda menekankan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah tonggak pertahanan yang memainkan peranan sangat penting dalam memelihara keamanan, kesejahteraan dan keselamatan negara. Kerana itu, tegas baginda, pengurusan yang cekap dan berkesan adalah diperlukan di semua peringkat kepimpinan. Baginda menekankan dengan peruntukan kewangan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah diharapkan supaya semua perancangan yang tersenarai dalam Kertas Putih Pertahanan 2021 FOS 2035 dan FOS Structure Review FSR akan dapat benar-benar direalisasikan mengikut keutamaan dan keperluan. Dengan adanya peruntukan kewangan yang tinggi bagi sesebuah organisasi pertahanan itu akan menampakkannya bertambah hebat. Tetapi ini sahaja belum cukup, melainkan masih saja bergantung kepada nilai kepimpinan dan kemampuan para pemimpin juga. Oleh itu, semua pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei tidak boleh bermegah hanya dengan imej luaran semata-mata. Jika kepimpinan dan penguasaan masih lemah, begitu juga tidak memadai jika keterampilan sahaja yang hebat, sedang sebaliknya tersembunyi perangai-perangai yang menjengkelkan. Ini tidak boleh berlaku kepada pegawai-pegawai kanan itu, tetapi sangat mustahak untuk mereka memiliki integriti yang tinggi, akhlak yang luhur, jujur, adil dan amanah, selaku sumber ikutan dan contoh kepada pegawai-pegawai bawahan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera. Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga membangkitkan mengenai visi dan hala tuju Kementerian Pertahanan. Maka untuk itu, beta tersuntik untuk mengemukakan beberapa persoalan kepada pucuk pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, bagi mereka itu menjawab apa-apa yang akan beta tanyakan di sini nanti dengan jawapan-jawapan biar ringkas sahaja, dan adapun untuk jawapan selengkapnya bolehlah menyusul secara bertulis kemudian. Pertama, kepada Menteri Pertahanan kedua, bolehkah pihin jelaskan apakah yang sudah dicapai dalam memenuhi visi dan hala tuju Kementerian Pertahanan sejak pihin memegang jawatan Menteri Pertahanan kedua. Juga dikehendaki penjelasan tentang kekerapan perjumpaan ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif pertahanan JEP dibuat dan apakah skop yang dibincangkan serta
bagaimana hasil mesyuarat disalurkan ke peringkat bawahan di Kementerian Pertahanan. Usaha meningkatkan keupayaan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB antara perkara yang juga disentuh oleh Kebawah Duli Maha Mulia. Kedua, kepada Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Beta ingin tahu apakah perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan keupayaan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset pertahanan. Dengan keadaan keupayaan unit-unit Angkatan Tentera yang ada sekarang, bagaimanakah tugas-tugas rondaan di darat, maritim dan udara dilaksanakan? Dan apakah yang sudah dirancang untuk mengisi jurang keupayaan capability gap dalam menjaga keselamatan negara? Serta apakah bentuk posture pertahanan, defense posture, dengan keadaan keupayaan yang ada sekarang? Ada kedengaran atau diketahui anggota tentera terlibat dalam kes-kes jenayah dan kesalahan disiplin dalam perkhemahan dan di luar perkhemahan. Apakah yang sudah dibuat atau difikirkan bagi menangani isu ini? Perkara yang juga dibangkitkan oleh Kebawah Duli Maha Mulia ialah perancangan Kementerian Pertahanan dan ABDB. Ketiga, kepada pemangku setiausaha tetap Kementerian Pertahanan dengan peruntukan kewangan 2022-2023 yang telah diluluskan, apakah perancangan Kementerian Pertahanan dan ABDB yang dapat dilaksanakan bagi menampung projek mengikut keutamaan perolehan ABDB dan peruntukan kewangan pula dapat dioptimalkan penggunaannya. Keempat, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pentadbiran. Beta ingin tahu sejauh manakah proses perkembangan kerjaya bagi pegawai-pegawai kanan awam Kementerian Pertahanan seperti pengisian jawatan secara tetap, kenaikan pangkat dan kebajikan. Kertas Putih Pertahanan 2021 juga antara perkara yang mendapat perhatian Kebawah Duli Maha Mulia. Kelima, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Pembangunan dan Pemeliharaan. Cuba terangkan bagaimanakah diselaraskan pengurusan projek-projek pembangunan dan kerja pembaikan pemeliharaan infrastruktur dan prasarana dengan keperluan Kementerian Pertahanan dan ABDB dan kesejahteraan anggota tentera. Keenam, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Strategi. Kertas Putih Pertahanan 2021 edisi ke-04 telah pun dilancarkan pada 31 Mei 2021. Beta ingin tahu apakah perkara yang sudah ditunduki bagi memastikan kertas putih ini berjalan sesuai dengan perancangan. Titah Baginda turut mengemukakan persoalan mengenai perancangan untuk meningkatkan lagi keupayaan Tentera Darat Diraja Brunei dan Tentera Laut Diraja Brunei. Ketujuh,
kepada pemerintah tentera darat Diraja Brunei. Setelah 2 bulan memegang pucuk pimpinan tentera darat Diraja Brunei, TDDB, apakah penilaian terhadap keupayaan, kekuatan dan kelemahan TDDB setakat ini, dan apa pula langkah yang sudah difikirkan untuk meningkatkan lagi status keupayaan TDDB. Seterusnya, beta juga ingin tahu apakah perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang telah difikirkan untuk meningkatkan lagi keupayaan TDDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama. Ke-8, kepada pemerintah tentera laut Diraja Brunei, melihat kepada pembangunan di sekitar pangkalan seperti pembinaan jambatan Temburong dan perindustrian Pulau Muara Besar serta aktiviti komersial yang semakin meningkat di kawasan perairan Teluk Brunei dan terminal kontainer Muara, apakah perancangan tentera laut Diraja Brunei TLDB bagi pembinaan pangkalan baru selain pangkalan Muara yang ada sekarang? Di samping perkara di atas, apakah pula perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan lagi keupayaan TLDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama? Dalam titah ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya ingin mengetahui perancangan untuk meningkatkan keupayaan tentera udara Diraja Brunei dan kemampuan ABDB membentuk perancangan gerakan. Ke-9, kepada pemerintah tentera udara Diraja Brunei, telah diketahui keupayaan tentera udara Diraja Brunei TUDB setakat ini belum mencapai tahap optimum. Jadi dengan situasi ini, bagaimanakah TUDB dapat mempertahankan ruang udara dan bagaimana juga TUDB dapat menyokong rancangan gerakan Markas Angkatan Bersenjata jika diperlukan? Bersabit dengan masalah di atas juga, beta ingin tahu apakah perancangan yang jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan keupayaan TUDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama. Ke-10, kepada pemerintah angkatan bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, beta ingin mengetahui adakah ABDB mampu untuk membuat rapid deployment dengan keadaan keupayaan ABDB yang ada sekarang, dan bagaimanakah ABDB membentuk perancangan gerakan jika diperlukan. Cyber Defence Unit CDU dalam ABDB telah pun ditubuhkan pada tahun 2021. Beta ingin tahu sejauh manakah perkembangan CDU setakat ini dalam menyediakan tenaga manusia dan infrastruktur, serta apakah peranan CDU dalam persiapan eksersis perisai kebangsaan EPK pada tahun ini. Joint Doctrine and Warfare Center JDWC telah pun ditubuhkan pada tahun 2013. Beta ingin tahu sepanjang tempoh tersebut sejauh manakah keberkesanan doktrin berkenaan dalam membantu gerakan bersama. Demikianlah beberapa persoalan daripada beta untuk dijawab oleh 10 individu
yang berkenaan. BT memberi peluang bagi tiap-tiap yang berkenaan itu untuk menjawabnya. Perasmian bangunan baharu Pusat Pendidikan Sekuriti PPS, Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategi berlangsung di Bolkiah Garrison. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat merasmikan bangunan baharu pusat tersebut. Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka-Paduka Anak-Anak Baginda Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Teraman Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia di bangunan Kementerian Pertahanan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazzaimi bin Bul Hasan, Pemerintah ABDB. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada 6 pegawai dan 105 anggota lain-lain peringkat dari Batalion Kedua Tentera Darat Diraja Brunei diketuai oleh Major Pengeran Abdul Hadi bin Pengeran Idris, Regimen Pengawal Diraja. Baginda kemudian dijunjung bagi merasmikan bangunan baharu PPS. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. BT dengan ini merasmikan bangunan Pusat Pendidikan Sekuriti, Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan di Jabatan Arah Rancangan Strategik. Sallallahu alaihi wasallam. Doa selamat dibacakan oleh Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Maha Mulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan pameran-pameran sekuriti dan melawat perpustakaan dan bilik-bilik kuliah PPS. Related to military institutions, cyber security, defense policy. Juga dilawati pejabat pentadbiran dan pejabat pelatih PPS. Antara kemudahan yang terdapat di bangunan PPS, surau dan bilik mesyuarat.
Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Maha Mulia dijunjung menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah daripada Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategik. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Carlos Garcia Dominguez III, Setiausaha Kewangan Republik Filipina yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama di majlis mengadap tersebut adalah Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadam, Kebawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai inisiatif bersama dan perkembangan dalam kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pengeran Pemanca Pengeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam 3 orang ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga berkenan menerima mengadam Isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam dan Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. Majlis mengadam berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina. Baginda kemudian berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama Seng Dovan Vongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao. Seterusnya baginda berkenan menerima mengadam Datin Roslina binti Ismail, isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menerima mengadam Daeng Haja Hamidah binti Haris, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. 133 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 25 Mei, manakala 831 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70%. 222 kes baharu dengan 267 kes disahkan sembuh. Sementara jumlah kes aktif pula 1,576 kes.